Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Hidayati dalam talk show Bright Minds Academy. So, seperti biasalah, setiap hari Rabu, Cikgu akan bersama-sama dengan anak-anak pelajar dan para penonton dekat luar sana untuk Cikgu sharekan sedikit tips ataupun kata petua ataupun bukan petua lah, orang kata tips-tips yang boleh kita gunakan untuk para pelajar improvekan diri kita, terutamanya dalam pelajaran lah. So, setiap hari Rabu cikgu akan sharekan topik-topik yang menarik lah. Macam minggu lepas, kalau para penonton bersama-sama dengan cikgu ada sharekan tentang cara belajar bijak pandai. So, pada malam ni, satu topik yang cikgu rasa, satu tajuk yang sangat menarik juga untuk cikgu sama-sama sharekan bersama anak pelajar dan penonton dekat luar sana yang perlu kita ambil pot sangat. So, sepanjang tempoh kawalan pergerakan ni, cikgu harap kita semua ataupun anak-anak penonton yang sedang menonton pada malam ni sama-sama kita jaga kesihatan diri kita dan sentiasa alert lah dengan apa sahaja pengumuman yang diberikan. Okey, so cikgu harap kita sama-sama dapat jaga kesihatan diri masing-masing dan belajar seperti biasalah walaupun kita dalam tempoh cuti yang sangat panjang. Okey, so topik ataupun perkara yang akan cikgu sharekan pada malam ini ialah tentang perkara yang akan buat kita menyesal pada masa akan datang. Kalau kita tak mulakan, kalau kita tak ubah benda tu bermula pada hari ini. So, perkara-perkara yang berlaku ni sebenarnya kita tak sedar pun. Waktu kita buat tu kita tak sedar benda tu. Dalam kehidupan seharian kita dari tahun ke tahun, rupanya kita buat benda tu tanpa kita sedar. So pada suatu hari nantilah, tak kisahlah 5 tahun akan datang ke kan, 10 tahun akan datang, bila kita fikir balik, kita flashback balik, benda tu kita rasa menyesal. Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku tak buat benda ni macam ni? So kita akan menyesal. So apa dia perkara yang cikgu akan share kan pada malam ni. So cikgu harap sama-sama kita dapat ambil dan kita improvekan diri kita, terutama anak-anak pelajar cikgu lah. Lebih khususnya yang cikgu nak sharekan ni sebenarnya dia banyak, tapi cikgu nak spesifikkan kepada anak-anak pelajar. Kenapa cikgu nak spesifikkan kepada anak-anak pelajar? Sebab anak-anak pelajar ni cikgu tahu perjalanan anda semua masih jauh lagi. So dalam tempoh kata kita masih cuti panjang, semua ni ambilkan dia tu jadi benda yang positif untuk kita cari semula diri kita, supaya kita tahu di mana sebenarnya perkara-perkara yang patut kita buat dan yang tak patut kita buat, untuk kita menjadi seorang yang berjaya pada masa akan datang. Okey, so kalau topik berkaitan dengan topik yang bakal cikgu sharekan pada malam ni, kalau tengok dekat depan ni pun banyak cikgu tulis ni nak sharekan dengan penonton dekat luar sana tu kan. Okey, so kalau berkait dengan perkara yang akan buat kita menyesal ni, kalau kita tanyalah mana-mana pun kan, kalau kita sendiri ke, cikgu sendiri pun kadang-kadang, kenapalah, kalaulah aku buat macam ni kan, aku tak buat macam ni. Perkataan kalaulah aku tu selalu kita guna kan, bila kita menyesal dengan sesuatu tindakan yang kita rasa benda tu tak patut jadi pun, tapi jadi. Kita buat benda tu. So macam mana tu kan, apa perkara yang selalu kita gunakan kalaulah aku tu. Sebenarnya dalam kehidupan kita sekalipun kan, ibu bapa ataupun anak-anak pelajar sekalipun, cikgu tahu kita ni tak lepas dari buat kesilapan. Tapi kalau kita tahu kesilapan apa yang kita buat dan kita cuba untuk perbaiki kesilapan tu, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih baik pada masa akan datang. Okey. So kalau kita tak try ataupun kita tak ubah benda tu, kita biarkan saja dia berlalu kan. Kalaulah aku tadi kan, kita biar je benda tu, kita tak ambil benda tu untuk improvekan diri kita. So kita akan sia-sia macam tu je lah. Bila kita dah dewasa, kita dah besar, kita dah menganjak kepada satu umur yang kita dah rasa kita dah tak boleh dah nak ubah benda tu. So kita akan hidup dengan masa yang sia-sia lah kalau kita tak ubah bermula pada hari ni. Okey, so perkara pertama, terutamanya untuk anak-anak pelajar yang cikgu nak sharekan malam ni, perkara yang akan buat anda menyesal tanpa sedar ialah anda pasti menyesal apabila membiarkan orang lain mempengaruhi cita-cita anda. Apa maksud cikgu dekat sini?
Sebabnya cabaran terbesar dalam diri seseorang ni ialah apabila kita ni cuba untuk mencari siapa diri kita sebenar. Kita nak letakkan satu cita-cita dalam diri kita. Tapi kalau kita tak letakkan satu cita-cita, kita tak stick dengan kita punya cita-cita tu, kita biarkan orang lain pengaruhi cita-cita kita tu, kita akan menyesal pada masa akan datang. Contohlah, sebab kita semua ni, cikgu tahu kita semua ni dilahirkan dengan semua keistimewaan masing-masing, kelebihan diri masing-masing kan. So kalau kita ada cita-cita kita, kita jangan biarkan orang pengaruhi cita-cita kita. Contoh kalau kita nak jadi seorang doktor ke apa, so kita mesti usaha, kita ada usaha kita untuk menjadi seorang doktor. Jangan biarkan orang lain pengaruhi atau merendahkan cita-cita kita. Contohlah cikgu bagi tahu kan, contoh, alah kau ni mana boleh nak jadi doktor pun, tengoklah belajar tak berapa pandai apa semua kan. Kita biarkan orang lain mempengaruhi cita-cita kita. Kita pun rasa, oh betul lah aku ni belajar pun tak berapa nak pandai, macam mana nak jadi doktor. Tak kisahlah apa-apa cita-cita kan yang cikgu nak cakap kat sini. So cikgu ambil contohnya doktor. Okay, so bila kita dah ada cita-cita, kita kena usaha. Macam topik yang minggu lepas juga, cikgu cakap kita jangan pandang rendah kepada diri kita sendiri. Letakkan cita-cita kita, kita nak jadi apa pada masa akan datang, dan kita cuba untuk sampai kepada cita-cita kita tu. Kalau kita tak sampai kepada cita-cita kita, kita hampir dengan cita-cita kita pun dah mencukupi. Supaya kita tak menyesal lah pada suatu hari nanti. Contohlah kalau anak-anak pelajar cikgu sekarang kan, pada tahap sekolah rendah ke sekolah menengah kan, ada cita-cita tu, tak kisah nak jadi sebagai apa, yang penting pekerjaan yang mulia dan memanfaatkan orang lain. Jangan biarkan orang lain untuk mengaruhi cita-cita kita, cuba untuk capai cita-cita kita. Terutamanya dalam belajar lah. Bila kita belajar, kita mesti ada cita-cita supaya kita lebih bersemangat untuk belajar. Okay, so tu perkara pertama yang perlu kita elakkan untuk kita rasa menyesal pada masa akan datang, iaitu jangan bagi orang lain untuk pengaruhi cita-cita kita. So kita dengan cita-cita kita, dia dengan cita-cita dia. Biarlah dia nak kutuk apa pun, tapi yang pentingnya kita kena pasti dengan cita-cita kita, dan kita nak buat cita-cita kita tu jadi satu kenyataan. Alright, so perkara kedua yang akan buat kita menyesal tanpa kita sedar kalau kita tak mulakan pada hari ini. Perkara kedua ialah bila kita terikat dengan masa silam dan kita silam dan mengelak perubahan serta perkembangan dalam diri kita. Kita akan menyesal pada masa akan datang kalau kita biarkan perkara silam tu terus-menerus dalam diri kita dan kita tak ada perubahan dalam kehidupan kita. So dekat sini cikgu nak ambil satu contoh pelajar cikgu lah. So pelajar cikgu ni dia seorang ni dia rasa sangat malas tau bila nak datang kelas ke, selalu kena paksa dengan parents dia. Dia dah rasa macam boring lah nak belajar ke apa semua kan. So dia rasa macam aku ni tak pandai lah, tak sama dengan macam kakak aku, abang aku yang straight A selalu kan dalam exam kan. So dia macam dah give up. Maksudnya dia tengok masa silam dia, result UPSR, result PT3 dia tak berapa nak cantik. So dia dah rasa macam give up bila nak naik tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5 kan. So pada satu malam dalam satu kelas tu, dalam ramai-ramai pelajar yang diberikan latihan ulang kaji, pelajar ni seorang yang cikgu rasa, yang cikgu cakap tadi, yang dia rasa give up dengan masa silam dia, yang tak berapa nak okey tadi. Pada satu kelas ni, semua orang tak siapkan ulang kaji, tapi dia seorang je yang siapkan ulang kaji tu dengan betul. So bagi cikgu, cikgu bagi tahu dia, yang lepas tu lepas, yang mana yang kita nak bina pada masa akan datang tu kita kena usaha. So cikgu tengok ada satu perubahan dalam diri dia yang mana dia usaha untuk dia mencapai kejayaan. Terutamanya dia nak akan ambil SPM pada tahun ni lah. So poin penting yang cikgu nak cakapkan dekat sini bahawa kita jangan tengok masa silam kita. Tak semestinya kita tak cemerlang UPSR, kita tak cemerlang PT3, kita dah rasa give up. Aku mesti tak akan boleh juga dalam SPM. Mesti aku lepas ni tak tahulah apa aku nak buat. So
Jangan fikir macam tu untuk anak-anak pelajar cikgu. Jangan biarkan masa silam kita atau benda yang membuatkan kita rasa down tu pengaruhi hidup kita untuk kita terus improvekan diri kita pada masa akan datang. So benda tu sangat tidak baik. So elakkan benda ni daripada kita rasa menyesal pada masa akan datang. Sebabnya kita semua ni ada peluang lagi untuk kita berubah dan berjaya dalam hidup kita. Kenapa kita nak biarkan masa silam tu pengaruhi diri kita? Jangan amalkan benda tu, so elakkan sama sekali lah. Okay, so tu perkara yang kedua, jangan biarkan masa silam kita mempengaruhi diri kita untuk terus improvekan diri kita. Maaflah cikgu kadang-kadang tersasul kan, biasalah kan. Kalau dengar dialek cikgu ni pun dah tahu dah. So cikgu akan ada sedikit lah masalah dari segi nak menyebut perkataan tu kan. Okay, so perkara yang kedua tu lah. Dalam hadis hadis Al-Quran sekalipun ada menyebutkan bahawa kita ni digalakkan untuk sentiasa berusaha dalam memperbaiki diri kita dan elakkan daripada kita terus membawa masa silam kita tu mempengaruhi diri kita. Jadikan perkara yang berlaku pada masa silam kita yang tak berapa elok tu sebagai pengajaran ataupun pedoman untuk kita buat yang lebih baik pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Okey, tu yang kedua. Okey, perkara yang ketiga yang perlu kita elakkan supaya tak berlakunya penyesalan pada masa akan datang ialah apabila kita mudah patah hati dalam menghadapi kesukaran dan musibah. Perangai suka patah hati ni, suka give up. Yang ni memang banyaklah cikgu temukan dalam diri anak-anak pelajar kan. Okey, perkara ni memang sangat-sangat perlu dielakkan. Kita tak sepatutnya mudah rasa give up dengan apa situation sekalipun. Apa situasi yang berlaku dekat kita, tolong jangan mudah rasa give up. Mudah rasa give up. Sebabnya, kenapa cikgu cakap macam ni? Sebabnya dalam kehidupan seharian kita, kita tak akan lari tau daripada masalah. Daripada kita tanyalah siapa-siapa pun takkan dapat lari daripada masalah. So, rasa putus asa dan give up tu sepatutnya kita elakkan. Nanti kalau pada masa akan datang kita akan cakap, oh kalaulah aku tak putus asa masa tu kan, kalaulah aku terus berusaha pada masa tu, aku mesti akan dapat hidup yang lebih baik. So kita nak elakkan daripada kita cakap benda tu pada masa akan datang kita. Cuba jangan bila kita ada sesuatu masalah. Contoh cikgu akan ambil pelajar je lah kan. Contoh pelajar ni dia cakap, saya dah tak nak lah cikgu, saya memang dah belajar pun memang saya tak faham apa lah, saya dah give up lah cikgu macam ni. So jangan tanamkan terutamanya dalam diri anak-anak pelajar perasaan give up ataupun rasa mudah putus asa tu. Jangan stopkan kita punya tahap usaha kita sampai setakat tu. Kita usaha yang terbaik, insya-Allah Allah sentiasa ada untuk orang yang berusaha. Kita ni akan dibantu. Yang pentingnya niat kita dan usaha kita. Siapa pun tak boleh elak daripada masalah, tapi bagaimana cara kita nak atasi masalah tu ialah fokus penting dalam hidup kita. So jangan sekali-sekali kita rasa give up terhadap apa-apa masalah yang sedang kita lalui. Tak kisahlah kan, contohnya saya ni lemah sangatlah cikgu dalam belajar. Saya cemburu tengok kawan-kawan saya lain hebat-hebat je. Jangan cakap macam tu. Sebenarnya orang yang hebat tu dia bermula juga daripada rasa give up dia tu. Tapi dia cari solution, cari cara penyelesaian macam mana dia nak buat supaya rasa give up dia tu boleh diatasi. So tu perkara penting juga supaya kita tak rasa menyesal. Okey. So seterusnya, perkara yang keempat, cikgu dah sharekan sampai 4 perkara, iaitu kita akan menyesal bila kita sentiasa menunggu hari esok. So macam cikgu sharekan juga tips belajar pandai pada minggu lepas, ialah perkara yang ni yang perlu kita elakkan, iaitu sentiasa nak tunggu hari esok. Maksudnya bertangguhlah. Sabar, tak nak buat lagi benda ni, esok
Bila esok, esok lah tunda lagi. So bila kita asyik bertangguh dan asyik menunda benda tu tak akan jadi. Macam cikgu sharekan pada minggu lepas kan. So jangan bertunda atau bertangguh dengan apa yang kita nak buat. Jangan cakap esok hari aku mula. Elakkan benda tu supaya kita tak menyesal. Kalau lah aku buat benda ni awal kan. Sebab apa? Masa ni tak menunggu kita kan. Masa ni kita tak boleh nak flashback balik. So bila kita nak buat sesuatu perkara, kita dah ada keinginan yang positif, benda yang positif yang kita nak buat, terus buat. Jangan biarkan, jangan bertangguh esok ke esok. Itu ialah perkara penting juga. So perkara yang kelima, kalau tadi yang keempat, kita akan menyesal bila kita sentiasa menunggu hari esok. So perkara yang kelima, bila kita tidak berusaha sehabis mungkin untuk sesuatu yang selayaknya. Apa dia maksud cikgu dalam poin cikgu yang kelima ni? Bila kita hanya sekadar buat kerja tu hangat-hangat tai ayam ataupun tak berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan kita boleh benda tu. Kita layak je dapat benda tu tapi kita buat main-main. Tolong abaikan perangai yang tidak berusaha dengan sehabis baik untuk sesuatu yang sebenarnya layak kita miliki. Okay, cikgu ambil contoh juga yang ni sebabnya memang cikgu jumpa dengan ramai pelajar yang ada masalah ni kan. Okay, so seorang pelajar ni kalau tadi yang memang dia positif, benda yang positif daripada dia negatif, bila dia dengan motivation, selalu dengan motivation ni, so dia akan jadi benda yang baik. Sama juga dengan berusaha sehabis mungkin ni. Ada seorang pelajar cikgu ni, pelajar tahun 6 tahun ni, so dia dah bersama dengan cikgu lebih kurang 3 tahun lah, pelajar cikgu ni. So dia tak pernah mendapat BN penulisan dia daripada orang cakap sentiasa dapat C, B. So bila exam bulan 3 itu dia dapat keputusan dia A. So dia sangat gembira. Maksudnya dia try habis baik dia. Daripada grade dia C jadi D, kepada grade dia jadi dari C jadi B, lepas tu jadi A. So dia mencuba sehabis baik kerana dia tahu sebenarnya bila dia usaha dia layak dapat benda tu. So dia rasa benda tu sangat touching tau bila kita buat benda tu sehabis baik, bahawa kita tahu benda tu sebenarnya kita mampu lakukan. So benda tu sangat penting bila kita buat sesuatu perkara tu, kita buat sehabis baik supaya kita tak menyesal pada masa akan datang. Kenapa cikgu cakap macam ni? Sebabnya bila masa akan datang kita cakap, oh kalau lah aku cuba sehabis baik pada masa tu, aku tentu akan dapat buat benda ni dan aku akan dapat benda yang selayaknya aku dapat pada masa tu. Betul apa yang cikgu cakapkan ni. Okay, so poin terakhir, perkara terakhir yang dapat kita elakkan supaya kita tidak rasa menyesal pada masa akan datang, yang kita perlu improve ataupun kita perlu ubah pada hari ini ialah kurangkan ataupun jangan amalkan sikap malas dan suka berangan-angan kosong. Yang ni pun cikgu dah sharekan juga pada minggu lepas. Sebabnya kalau kita rasa malas, kita rasa give up, yang tu sebenarnya yang akan menjadi kehidupan kita pada masa akan datang. Apa yang kita rasa sekarang, begitulah yang akan dikopi pada kehidupan kita pada masa akan datang. So kalau kita malas, dia suka berangan-angan kosong je, so yang itulah kita akan dapat. Tapi kalau kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat benda tu dan dapat ubah diri kita tu, dan pada masa akan datang kita tak akan ada sebarang penyesalan. Jangan jadi mak jening, angan-angan je lebih tapi tak ada apa-apa usaha ataupun inisiatif sendiri yang kita nak buat untuk kita tingkatkan diri kita. So tu sangat penting lah. So ada satu ni cikgu ambil daripada apa yang cikgu sharekan ni, sebenarnya cikgu ambil daripada satu blog. So cikgu rasa apa yang dia sharekan di blog ni dia sangat menarik, so cikgu sharekan bersama anda semualah pada malam ni. So ada satu kata-kata ni dia rasa dia tujukan kepada
anak-anak pelajar. Dia kata bila anda semua rasa give up atau malas nak belajar lah, terutamanya anak-anak pelajar ni, sebab cikgu tahu isu malas ni siapa-siapa pun rasa benda ni kan. So bila kita rasa give up atau malas nak belajar, cuba kita pergi dekat mak ayah kita. Kita tatap muka mak ayah kita. So tatap muka mak ayah kita, dan kalau nak lagi syahdu, kita tatap muka mak dan ayah kita tu waktu dia orang tengah tidur. So sangat sedih lah, sangat orang kata waktu tu kita akan rasa benda yang sangat lain. So kalau siapa tak pernah amalkan, boleh sekali-sekala kita amalkan benda ni supaya kita hilangkan rasa malas kita dan kita bangun dan bangkit dengan rasa yang penuh semangat untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Okay, kalau waktu mak ayah kita tidur kan, cikgu sendiri pun pernah buat lah benda ni. So memang dia sangat orang kata membangkitkan semangat kita supaya kita ni menjadi lebih bersemangat untuk kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebabnya bila kita tatap muka mak dan ayah kita ni kan, kita nampak bahawa muka mak dan ayah kita ni ialah muka yang sangat ikhlas, yang tak akan kita jumpa pada muka siapa-siapa pun dekat dunia ni. Dekat muka mak dan ayah kita je yang ada raut wajah yang sungguh ikhlas. Sambil kita tatap muka dan muka mak ayah kita tu, kita ni balik, kita kenang kembali apa dia pengorbanan yang telah mak dan ayah kita lakukan. Kalau mak dan ayah kita lakukan, tak pernah rasa give up, tak pernah rasa malas untuk dia besarkan diri kita, kenapa kita perlu ada sikap tersebut? So jangan sekali-kali kita amalkan sikap tersebut. So mak ayah kita ni dah besarkan kita dengan penuh rasa tanggungjawab bagi semua apa yang kita nak, termasuk dari atas sampai ke bawah kita. Mak ayah kita bagi yang sempurna untuk kita semua. So kenapa perlu ada dalam diri kita perasaan malas ataupun give up ni? So jangan sekali-sekali adakan rasa tu, timbulkan rasa tu dalam diri kita. So cikgu rasa bila kita give up, kita malas ni, kita perlu tengok, kita perlu kenang balik, kenapa perlu aku ada perasaan malas dan give up macam ni. Sedangkan mak ayah aku ni dah bagi yang terbaik untuk diri aku, belajar menjadi seorang anak yang sangat sempurna. Sebabnya mak ayah kita buat ni bukan untuk diri kita, bukan untuk diri mereka sebenarnya. Mak ayah kita buat ni untuk kehidupan kita pada masa akan datang. Sebab kita ni semua tak tahu kan bila masa ajal kita akan tiba. So kita sentiasa improvekan diri kita menjadi yang terbaik supaya kehidupan kita pada masa akan datang menjadi lebih baik. Supaya tak ada kata-kata penyesalan apa pun dalam hidup kita. Okay, so cikgu rasa apa yang cikgu sharekan pada malam ni diharap sedikit sebanyaklah dapat para pelajar ataupun ibu bapa yang sedang menonton ni gunakan dan memberi manfaat kepada semua. So elakkanlah 6 perkara yang cikgu sharekan tadi, daripada dia menjadi penyesalan, menjadi salah satu penyesalan kepada kita pada masa akan datang. Elakkan sama sekali lakukan 6 perkara tersebut. Kerana kita ni diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada kita nak memilih yang buruk ataupun yang baik untuk diri kita. So, pilihlah yang terbaik untuk kita jadi yang terbaik pada masa akan masa hadapan tanpa perlu ada sebarang penyesalan. Okey. So, kita tahu kita semua tak sempurna, tapi jika kita sering melakukan yang terbaik, insya-Allah kita akan menjadi orang yang terbaik pada masa akan datang kita. Kita ni kena bina masa depan kita dengan masa depan yang kita rasa yang terbaik, yang kita tidak perlu lagi sebarang penyesalan bila kita berada pada waktu tersebut. So bolehlah gunakan apa yang cikgu sharekan pada malam ini untuk sama-sama kita improvekan diri kita. Okay, so cikgu nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu pada malam ini untuk dengar apa perkongsian yang cikgu sharekan pada malam ni. So segala benda yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang cikgu kongsikan pada malam ni, cikgu harap boleh sharekanlah kepada orang lain yang di luar sana yang tidak mendengar perkongsian pada malam ni. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri anda semua dan elakkan dengar arahan
kemudahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan kita, dan sentiasa hidup bahagia dan gembira dan memperbaiki diri kita setiap masa. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam.